Sama-sama kita akan berdoa. 我们一起来祷告。 Sampaikanlah isi hatimu kepada setiap kami Tuhan. 神啊，将你的心意告诉我们每一个 Hati 人， kami adalah tanah yang subur, 让我们成为一个肥沃的土地， yang siap menyambut pemberitaan Injil-Mu. 已经预备好来引介你的话语。 Kami percaya di tempat inilah kami boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. 我们相信我们能够各自的与神相见， Firman-Mu adalah jawaban atas perjalanan kami. 你的话语成为我们生活中的答案， Tuhan urapi kedua hamba-Mu 帮助你两位的仆 dan 人， berkati seluruh jemaat Tuhan. 也祝福每一个在座的弟兄姐 Kami 妹。 berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告感恩，奉耶稣的名。 Amin. Amin. Bersama-sama kita melihat membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-22 hingga yang ke-24. 我们一起来看以弗所书第4章22到24节。 Dan saya mengundang untuk lektor membacakan pembacaan kitab suci ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 就要唾弃你们从前行为上的旧人，这旧人是因失意的迷惑渐渐变坏的，又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照作神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baik. Shalom Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹们平安！ Senang sekali bertemu dengan saudara dalam ibadah minggu yang Tuhan undangkan pada setiap kita. 很高兴能够在神所邀请的崇拜里与大家相 Setiap 见。 kali hadir di GKI Medan merasa ini seperti rumah rohani. 回到这个棉兰就是好，这个家就是我的属灵之家。 Saya bertemu dengan wajah-wajah yang masih setia beribadah. 我在这个每一个崇拜里见到了很多的面孔。 Dan biarlah di ulang tahun yang ke-20 dalam tahun ini GKI Medan terus menjadi gereja yang berjalan sesuai dengan agenda Tuhan. 但愿这个我们的教会20年的周年成为我们能够走在神的旨意之下。 Doakan para hamba Tuhan, para majelis, 为我们的这个神的仆人和执事们祷 biarlah 告。 mereka menjadi alat-alat yang peka, yang tajam tentang maksud dan rencana Tuhan bagi gerejanya. 但愿他们能够成为一个敏锐的一个器皿，让神所使用。 Baik, saya akan mengawali khotbah ini dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu sekalian. 我要问大家一个问题： Jikalau Anda kata saudara diberikan daftar atau secari kertas kosong, 若是给你一个白纸， kemudian saya katakan tuliskan hal-hal apa saja yang ingin saudara ubah. 你写上你觉得需要修改的事情。 Halo, udah ngopi semua? Udah ya, udah pikir ya, oke? 你们想了吗？ Pertanyaan hal-hal apa saja yang ingin saudara ubah? 你有什么事情必须去改正的？ Ada yang mau jawab? 有人要回答吗？ Saya mau mengubah 我要回， Hidup 我要改过， atau gaya hidup yang kurang sehat. 我要改过我那不健康的生活方式， Jangan sering-sering makan BPK atau BPC. 不要一直吃。 Nah, itu yang mau diubah, saudaraku. 这就是我要改变的事 Ada yang 情。 menjawab, saya ingin mengubah kondisi ekonomi rumah tangga kami. 有人说我要改变我的家庭的经济状况， Kayaknya lagi susah ekonominya ya. 很多人的经济状况在 Ada 困 yang 难当 mengatakan, 中。 saya ingin mengubah siapa? Mengubah pasanganku. 有人说我要改变谁呢？改变我的配偶， Ubah suamiku. 改变丈夫。 Tuhan jamah hati istriku. 上帝，求你触摸我太太的心。 Ada yang mengaminkan seperti itu? 有人经历这样的事情吗？ Saya ingin mengubah ini, mengubah itu. Banyak hal yang kita ingin ubah dalam hidup ini. 我要改变这个，我要改变那个，在这个世上有很多东西我们需要去改变。 Saudaraku, tidak ada yang salah dengan harapan tadi.
其实我们也觉得是错的。 Tetapi Anda perlu mengerti satu prinsip mendasar apa yang Injil ajarkan. 其实我们不知道有什么是基础。 Saudara, ternyata sebelum kita tiba dalam satu fase di mana kita mengubah banyak hal, 到了一个阶段，我们改变了很多东西的时候， ternyata ada sebuah anak tangga yang kita perlu lewati bersama-sama. 原来还有一个台阶是我们共同要上去的。 Saudara, paling tidak saya menampilkan bahwa ada 3 anak tangga. Ini sebuah pemikiran yang dicetuskan oleh seorang yang namanya Tim Keller. 我要示范给大家，有一个台阶是一个人所写出的， Pointer saya perlu diubah nih, saudara. 这个也是要修改了， Ya, boleh 要改 dibantu? 变了。 Baik, saya keluarkan dulu. Saudara, lihat ini. Kita berada di fase keberapa hari ini? 今天我们站在哪一个台阶呢？ Fase pertama berarti apa? Saya mulai dari fase paling ketiga, yang paling atas. Saya ingin mengubah. 我看的是我从最高的就是我要改过， Bahasa rohaninya, saya ingin menjadi berkat. 在它的属灵的意义上是我要得到更多的祝福， Saya ingin hidup saya adalah hidup yang berbuah, 我要成为一个结很多果子的、 berdampak. 有影响力的。 Nah, pertanyaannya, sebelum Anda tiba di level ketiga, 当你还没有达到这个第3阶段的时候， ternyata ada 2 anak tangga yang kita perlu lewati bersama, saudaraku. 原来下面还有2个的台阶。 Kita mulai yang pertama, saudaraku. 我们看第一 Anak 的， tangga pertama berarti apa? Kita perlu mengenal Tuhan dan mengenal diri. 我们必须认识上帝，也认识自己。 Saudara, inilah elemen atau fondasi yang paling basic dari seorang Kristen. 这就是基督徒的基础。 Saudara, jangan puas hanya sekedar ke gereja. 你不要为了只有来教会就感到满足 Jangan puas 了， hanya sekedar saya udah dibaptis kok. 不要只有感觉到我已经受洗了， Apalagi baptisnya di mana? Di Sungai Yordan baptisnya. 或者我们在海边去受洗了， Oh, nggak menjamin Bapak Ibu. 那个不是保障。 Pertanyaan pertama adalah apa? Apakah saya kenal Tuhan? 这个问题是否你已经认识 Siapa 上帝了？ Tuhan bagi 上帝是 diriku? 谁对于我呢？ Dan pengenalan itu akan menuntun kita kepada pengenalan akan diri. 那个对神的认识就带领我们认识我们自己， Ini adalah anak tangga yang pertama, Bapak Ibu. 这就是第一个的台阶。 Saya percaya di dalam kelas katekesasi misalnya, 我们也知道，在习道班的时候， kita dituntun dalam proses anak tangga pertama. 我们被带领就是在这个第一个台阶， Kenal Tuhan. 相信认识上帝， diri. 认识自己。 Setelah kita kenal diri, kita makin mengenal Tuhan. 我们越认识自己的时候，我们更加的认识上帝。 Proses yang terjadi secara simultan, terus menerus. 这个过程是循环的， Nah, setelah itu kita naik ke anak tangga kedua. 然后我们就上了第2个台阶， Di sanalah kita mulai berubah. 在那儿我们开始有变化了， Kita mulai bertumbuh. Kita mulai bertumbuh. 我们可以成长， Kita mulai sadar ada banyak hal yang kita perlu bereskan di dalam perjalanan iman 我 kita. 们体悟到还有很多的事情在我们的人生中，我们是要去修改的。 Kita makin diproses, 越多的过程， makin dibentuk, 越被塑造， yang pada akhirnya kita serupa dengan Kristus. 最后我们就跟神的模式一样， Nah, setelah itu baru kita pinjak anak tangga ketiga yang terakhir. 然后我们才踏上最高的那个台阶。 Kita 第三 baru 的， mengubah segala sesuatu. 我们已经改变了一切， Kita mengubah dunia ini. 我们已经改变了这个世 Kita 界。 hadir menjadi berkat di tengah-tengah keluarga besar, 我们在这个大家庭里能够立足了 di，tengah-tengah masyarakat, 这就是我们的社 termasuk 会， di tengah-tengah gereja. 就是包括我们的教会。 Jangan ubah gereja sebelum hidupmu diubah oleh Tuhan. 不要改变这个教会，除非我们自己被神所改变。 Jangan ubah pasanganmu sebelum dirimu diubah oleh Tuhan. 不要改变你的配偶，除非你自己已经被神所改变了。 Nah, hari ini kita sama-sama memikirkan anak tangga yang kedua. 今天我们一起来思想第2个的台阶， Bagaimana kita menjadi pribadi yang diubah atau berubah di dalam anugerah Tuhan. 我们如何在神的恩典之下被神所改变呢？ Saudaraku, ayat yang tadi kita baca, 刚才我们所读的， di sana Paulus paling tidak menyebutkan ada 3 kata yang dimunculkan. 在这里保罗说了3个的词汇。
Kata yang pertama dia memakai kata yaitu menanggalkan. 第二个就是唾弃， Menanggalkan. 唾弃。 Paulus mengatakan kamu harus menanggalkan. 保罗说你必须唾弃。 Oke. Yang kedua ada kata yang namanya dibaharui. 第二的是更新改换一心， Supaya kamu dibaharui. 好叫你更改换一心。 Kata ketiga adalah kata yang namanya mengenakan atau memakai. 第三个是穿上， Kamu memakai manusia baru. 穿上新人。 Bapak Ibu sekalian, ternyata kata ataupun konsep dalam ayat ini 从这个的观念里面， mempunyai korelasi dari Efesus pasal kedua. 跟这个以弗所的有关系。第 Kalau 二 Anda 章， membaca pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3, 若是你读以弗所书第二章第一到 di 第一、 sana 第二、 Paulus 第三， mengatakan kamu dahulu mati. 你从前已经死了， Tentu kita mati secara spiritual. 就是在灵性上的死。 Kita mati karena dosa. 我们因罪而死， Kita mati karena pelanggaran kita. 因着我们的过犯而 Kita 死， berada di dalam jalan dunia. 而跟着这个世界的数， Di dalam arus 习惯 dunia 死 yang 了。 menyeret kita makin jauh dari Tuhan. 因为这个世界的潮流使我们远离上帝。 Kalau saya boleh memakai bahasa secara bebas, 我用自由的语言来说， kira-kira Paulus mau bicara begini kepada gereja di Efesus. 大概保罗要这样的对以弗 Paulus 所的 katakan 教 memang 会说： dulu 从前 kamu sudah mati. Kamu sudah mati. 你已经死了， Apa yang mati, saudaraku? 是什么死呢？ Manusia lama kamu dimatikan. 就是他的旧我死了。 Di dalam Kristus, manusia lama sudah ditanggalkan. 在基督里，他的旧我已经放下、唾弃了。 Nah, kemudian ayat keempat, ayat kelima, dan ayat keenam, 然后有第四、第五、第六 Paulus 节， mengatakan kamu yang mati sekarang dihidupkan, dibangkitkan bersama Kristus yang bangkit. 那已经死的，现在因着与基督一起复活了。 Artinya 意思说， Tuhan memberikan kita manusia yang baru. 上帝已经给我们新造的人了， Manusia yang baru dikenakan, dipakaikan kepada kita. 才给我们穿上了新人。 Bapak Ibu sekalian, sebenarnya konsep ini yang mau bicara apa, saudara? 而这个观念是告诉我们什么呢？ Berbicara tentang identitas. 就是要讲我们的身份， Siapa diri kita ini, saudaraku? 我们是谁呢？ Memang dulu saya orang berdosa. 我们是个罪人， Tapi di dalam Kristus, saya diberikan status yang baru. 在基督里我得到了新的身份， Saya diberikan identitas yang baru. 我有新的身份了。 Saya adalah manusia yang baru dalam Kristus. 在基督里我是新人。 Di dalam bagian lain, Paulus pernah mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5, 在哥林多后书第5 Paulus 章， katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. 若有人在基督里，他就是新造的人， Manusia yang baru. 新造的人， Kita diberikan identitas yang 我 baru. 们有新的身份了。 Paulus mengatakan yang lama sudah berlalu. yang旧的已经过去。 Apa yang lama itu? 什么是旧的 Siapa yang 呢？ lama itu? 谁是旧的呢？ Manusia lama tadi. 就是我们的老我， Manusia dalam dosa itu loh. 那个犯罪的我， Manusia dalam dosa, manusia lama sudah ditanggalkan. 我们的犯罪的我老我已经放下了， Sudah dikuburkan 已 bersama 经把它 Kristus 埋 yang 葬 terkubur. 了，与基督一起埋葬了。 Dan kemudian Paulus mengatakan yang baru sudah datang. 那新的来了， Artinya kita mendapatkan identitas yang baru. 我们得到了新的身份。 Bapak Ibu sekalian, saya sengaja akan berlama-lama di poin yang pertama ini. 我用更长的时间在这个第一项， Karena saya rindu sudah punya kesadaran betul bahwa saya adalah ciptaan baru. 我要让大家都能够觉悟到我是个新造的人， Katakan sama dirimu, saya adalah ciptaan baru. 对自己说我是一个新 Saya 造的 manusia 人， baru dalam Kristus. 我是在基督里是个 Memang 新 dulu 造 saya orang 的人。 berdosa. 从前我是犯罪 Tapi 的， sekarang saya adalah manusia baru. 现在我成为一个新造的人。 Ini sebuah prinsip penting yang kita perlu sadari Bapak Ibu. 这个我们每一个人必须觉悟的个原则。 Karena apa? 为什么呢？ Karena setelah kita menyadari identitas yang baru, 当我们知道我们的新身份的时候， maka berikutnya kita akan menghidupi
identitas itu. 我们就要把这个新的身份活出来， Itulah namanya hidup yang baru. 这就是新的生命。 Nah di sini kemudian Paulus mulai mengatakan, kamu harus menanggalkan manusia lama. 因此保罗说：“你必须脱去旧我、老我， Tanggalkan manusia lama itu. 脱去你的旧人， Karena status kamu baru. 因为你的身份已经变得新的了。 Manusia yang tua itu udah dibuang. 那旧的你要把它丢去， Pakai yang baru. 穿上新的。” Nah Bapak Ibu sekalian, kalau saya memakai terjemahan dalam bahasa Inggris misalnya, 我用英文来翻译说， dikatakan begini, itu ada apa kata to put off. 放下， Itu 唾弃， artinya melepaskan, 唾弃， ya menanggalkan. 唾弃。 Tetapi ada sebuah dictionary yang memberikan pengertian yang berbeda, saudaraku. 有一个这样的角色， Apa 不 itu 同的 put 角 off? 色。 Apa itu put off? 什么叫做唾弃呢？ Sederhananya, 很简单的， kita kehilangan minat. 我们再没有那个兴趣， Kita tidak tertarik lagi. 我们不再被那些所吸引， Jadi seolah-olah Paulus mengatakan begini, kalau kamu adalah manusia yang baru, 因为你是新造的人， kamu mendapatkan identitas yang 你 baru, 得到了新的身份 maka 的时候， seharusnya hidup kamu adalah hidup yang tidak nyaman lagi dengan manusia yang lama. 所以你活在那个老我之中，你会不会感到很舒适？ Kita merasa jijik, tak nyaman memakai baju yang kotor yang lama itu. 你觉得很感到的非常的恶心，你穿上那个老的衣服。 Bapak Ibu sekalian, maka di sini muncul sebuah pergumulan dalam hidup kita. 在这里，我们有一个纠结征战， Bahwa ternyata ada identitas dengan menghidupi identity. Ada sebuah kesenjangan yang membuat kita bergumul. 这个我们的身份，并且我们要把这个活的身份活起来，在这个当中有我们的那个挣扎纠结。 Karena faktanya seringkali kita adalah orang-orang yang masih memakai manusia lama itu. 因为我们常常还是穿着旧人， Kita masih pelihara manusia lama itu, saudaraku. 我们仍然还保持我们的老 Kita 习惯， nyaman dengannya. 我们对他已经感到非常的熟悉了。 Bapak Ibu sekalian, saya paling tidak nyaman ketika istri saya membeli spray baru. 我觉得感到不舒适。当我的太太换上新的被单， Tahu spray baru ya, kain spray untuk tidur, saudara. Wah, kalau dia udah beli baru, saya paling takut, saudara. 我最怕的就是她换新的被单。 Kenapa saya takut? 为什么会怕？ Pertama, pengeluaran bengkak. Oh bukan itu, saudara. Bukan. 我的支出已经超过， Kenapa saya nggak nyaman, saudara? 为什么呢？ Karena kita tahu kain spray yang baru sekalipun udah dicuci, udah di laundrynya nggak boleh sebut merek, nggak boleh ya tetot ya. Di laundry dicuci wangi, dipasang, kemudian kita mulai tidur. Biasanya kain itu kain yang nggak punya spray baru semua, nggak punya. Biasanya kain spray baru kainnya kasar. 因为新的那个被单拿去冲洗的时候，然后又有它的香味，就加上它的被单很粗糙。 Biasanya kainnya masih kaku. 因为它的那个被单的它的布还很僵硬， Warnanya boleh kinclong. 它的颜色也非常鲜艳。 Tapi, aduh, bandingkan dengan spray yang dulu, saudaraku. 老的被单更 betul 好用， Betul nggak? 对不对？ Sekalipun udah bulukan, 虽然已经出了， warnanya pudar, 颜色也退化了， asal nggak kutuan, 只要没有虫虫， biasanya kita nyaman. 我们会感到非常的舒适。 Sampai bulu-bulunya, seratnya habis semua, halus, enak sekali. 我们会觉得睡得很舒适， Udah koyak, jahit lagi. 然后破了又把它重红， Jangan salah paham ya, bukan pelit 不要 ya. 误会啊，不是 Nyaman 是舒适。 Anda lihat contohnya apa artinya, saudara? Kita nyaman dengan manusia lama, saudara. 从这个例子，我们看到我 Tanpa 们 ada 对我们的 sadar, 老 ada 我感到非 pelihara 常舒 manusia 适， lama itu. 我们抓紧这个老我。 Padahal Tuhan katakan, aku berikan kamu manusia baru. 其实他已经知道我要成为一个新造的人。 Waktu kita pakai manusia baru, 当我们穿上新 kita 人的 ngomong, 时候， nggak pas ukurannya Tuhan. 我们觉得感到不舒适， Kayak kasar deh, 不合身， kayak 很粗 kaku 糙 deh. 很僵硬， Nggak biasa saya pakai ini. 不习惯。
Maka kita balik lagi pada apa? Manusia 然 lama. 后我们就倒回去我们的老我。 Inilah tension yang dialami oleh banyak orang Kristen. 这就是常常很多基督徒所经历过的， Agamanya si Kristen, 说是基督徒 dibaptis, 被受洗 puluhan 的， tahun ke gereja, 很少去教会， mungkin aktif dalam pelayanan, 在侍奉上很热心， tapi dia terus memelihara, menyimpan 但是 manusia 他 lama. 紧紧的收着他的老我， Dia sulit melepaskan kebiasaan buruk dalam hidupnya. 很难放下，因为在他的生命中已经习惯了， Bertahun-tahun dia melewati 他过了 pergumulan 已 yang 经数 demikian. 年了。 Itulah hidupku dan hidupku hari ini Bapak Ibu. 这就是我们现在的光景。 Perhatikan satu ayat yang saya tuliskan di sini. Baca yang tulisan warna kuning, Indonesia saja. 1, 2, 3. Menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 是因为失意的迷惑渐渐变坏的。 Bapak Ibu sekalian, di sini Rasul Paulus menjelaskan seperti apa manusia lama itu. 保罗如何解释这个老我呢？ Manusia lama itu yang menemui kebinasaannya. 这个老我本来是灭亡的， Kita tahu manusia lama ujungnya adalah apa? Binasa. 我们知道这个救人，他的最后就是灭亡。 Bapak Ibu kalau membaca di dalam versi yang lain, Alkitab versi lain, 我们看这个新的翻译版， ada satu kata yang muncul di dalam tulisan Paulus itu. 在这个保罗所写的有一个新的词， Kira-kira begini bunyinya, saudaraku. 大概这样说： Manusia lama yang secara perlahan-lahan merusak, menghancurkan kita, dan endingnya adalah apa? Membinasakan. 这个救我渐渐的使我们变坏，并且使我们灭亡。 Ada kalimat perlahan-lahan. 它有一个句子，就是渐渐的。 Saudaraku, kerusakan itu bukan langsung hancur lebur, tidak, 这 saudaraku. 个变坏不是马上就破坏了，而是渐渐的。 Bapak Ibu, setelah ibadah pertama saya sangat senang, bersuka cita sekali 我今天感到很高兴，在第一堂里 bertemu dengan jemaat-jemaat yang ibadah pagi. 看到那个第一堂敬拜的弟兄姐妹们， Ketemu mereka, ayo musuh, hauju pucina. Aduh, saya juga senang sekali, saudaraku. Kok nggak Fani? Gitu sudah ya. lama nggak Iya. jumpa Bok Su. Senang sekali. Kemudian, aduh musuh, ini masih muda ya. Saya pengen Hanya cia orang itu,年轻。 saudaraku. Saya pengen traktir makan dia, 我 saudaraku. 很想请他们吃。 Bapak Ibu, sejujurnya saya tahu betul siapakah diri saya. 坦白的说，我知道我是谁， Saya tahu apa yang Anda katakan itu hanya menghibur diriku. 我知道他们所说的只不过是安慰我。 Ya, saya tahu, saudaraku. Saya udah Betul. tua. 我已经老了， Sudah tua, saudaraku. Sudah Izin tua. lau lah. Betul, saudaraku. 真的。 Anak-anak dulu yang kecil-kecil masih Sunday school di sini lari. Kemarin Sabtu mereka pelayanan, saya dengar. Waduh. 那个在主日学小学跑来跑去的那些小主日学生，现在已经长大侍奉了。 Hari Jumat atau hari Kamis, itu Sinci, semua sinci, istri saya lagi bongkar-bongkar barang, saudaraku. 师母在翻东西， Dan kemudian dia menemukan satu helai atau satu lembar foto, saudaraku. 她捡到了一个照片， Sayang sekali saya nggak saya ambil fotonya, saudaraku. 很可惜我没有把它拿 Foto 给你 siapa itu? Itu foto kami sekeluarga. 是我们的全家照， Di mana fotonya? Di GKI Medan, saudaraku. Di GKI Medan. 在这个教会的全家照。 Waduh, saya lirik foto itu ya. Waduh, muka saya masih muda sekali, saudaraku. 我看这个照片，我的脸还很年轻， Kira-kira 15 tahun lalu, saudaraku. 大概55年前， Muda sekali, rambutnya 很年 penuh, 轻，头发还很浓厚， hitam. 黑。 Kalau sekarang, jangan dibicarakan, saudaraku. 但是现在不要说了， Wah, mukanya glowing, bercahaya, 他的脸发光， cerah. Memang 光彩。 pelayanan di Medan ini mencerahkan, saudaraku. 在这个绵兰侍奉，使我的脸光彩， Apalagi air dari Brastagi membuat segar 特 jiwa 别 dan raga 是马 kita. 大山，带给我们新鲜感。 Tetapi hari ini apa yang terjadi dengan diri saya, Bapak Ibu? 但是在今天，我的心有一个感觉， Udah tua, saudaraku. 已经老了， Ini udah treatment ke dokter, ditarik kenceng, saudaraku. 已经去找医生来保养了。 Ini ya kenceng, belakangnya kendor, saudaraku.
后面已经松懈了。 Saudara tahu, perubahan ini bukan terjadi dalam tempo singkat. 这些改变不是一瞬间的改变， Bukan 1 tahun kemudian berubah selesai. 不是1年就已经完结了， Tetapi perubahan secara perlahan-lahan. 而是渐渐逐渐的改变。 2019, saya tinggalkan tahun berapa ya? Lupa saya. Tahun berapa tadi ngomongnya MC? Hah, setua itu ke saya? 2018. 2028年 Masuk 2019. 进入 2020. 2020， Ini makin aging, makin tua, nggak sadar, nggak sadar. 在不知不觉中已经老了。 Saudara, itulah gambaran manusia lamanya, manusia kebinasaannya. 这就是我们的旧人要走入灭 Dan 亡的。 celakanya kita nggak sadar. 在它的变化是我们不知 Manusia lama itu 觉的， menggeser kita makin rusak. 我们的旧人不断的朽 Kita 坏 merasa 朽 masih 坏， oke. 我们还觉得还好 Kayak saya 好 hari 好 ini. 的。 Saya masih muda, 你看我现在还年 padahal udah 轻， berumur. 其实我已经 udah keriput 有岁数了。 Tetapi kita tidak menyadari. Saudara. 我们在不知不觉中 Itu，sebabnya banyak anak-anak Tuhan hari ini, dia masih nyaman dengan manusia lama. 很多的神的儿女们仍然活在他的老我之 Dia 中， merasa, saya masih oke kok. 他觉得我还很好好的。 Memang saya punya kebiasaan buruk, masih ada. 虽然我的不好的习惯仍然 Tapi 有， minggu datang gereja minta ampun sama Tuhan beres. 但是一切都能够解决。 Masa tahun baru lagi masih lanjut hidupnya. 然后在新的一年也是 Terus 这样的 berjalan 继续，一直上来 Padahal pelan-pelan sudah Lama. makin digeser, makin jauh dari apa yang Tuhan inginkan. 渐渐的、不知不觉的已经离开了。 Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh memberikan sebuah gambaran, melepaskan, menanggalkan manusia lama seperti orang memakai baju, pakaian. 我比喻说，就好像人脱下他的衣服， Kita adalah orang yang tidak bisa melepaskan baju lama, tidak bisa. 我们很难脱下我们的旧的衣服。 Kenapa kita sulit lepaskan? Kita tidak mau lepaskan. 为什么我们不要脱 Kita 下呢？ nyaman, 我们觉得很舒适， kita terbiasa. 我们已经习惯了 Dan。kita ngomong, mana rusak? Nggak ada yang rusak kok, 我 bagus. 们看哪里有破，还好好的， Karena kerusakannya perlahan-lahan. 但是它的朽坏 Kita 是慢 terus 慢 pakai 的。 saja. 我们仍然在 Pertahankan 穿， terus. Pertahankan terus. 我们坚持着。 Padahal Tuhan memberikan kita baju yang baru. 其实上帝已经给我们新衣了， Apa solusi kita? 我们的解决方案是怎么 Pertahankan yang 样？ lama, 我们要脱下， kemudian pakai yang baru. 脱下旧我， Didabelin 换上 bajunya 新人。我们穿2层， Aneh bukan? 奇怪不奇怪？ Itulah perjalanan kita. 这就是我们的人生。 Itu sebabnya hari ini banyak orang yang bergumul, Bapak Ibu. 很多人正在挣扎， Kita nggak bisa bertumbuh. 我们不能成长， Kita bayi rohani terus. Bayi rohani. 我们仍然是这个婴孩， Itu sebabnya 灵性方面的婴儿。 itu sebabnya bersyukurlah Tuhan kemudian melalui Rasul Paulus memberikan satu sisipan di antara ayat 22 dan 23. 感谢主，这个保罗在这个22、24之间安插了一个。 Paulus tahu kita harus tanggalkan yang lama dan pakai yang baru, tapi ini nggak mudah. 保罗知道我们要放下过去旧我，穿上新人，但是不容易。 Maka ayat 23 di sana kemudian Paulus memberikan sebuah kunci. 他给我们一 Rahasia 个钥匙，一个秘籍。 Ayo baca sama-sama ayat 23. Semua membaca 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 又要叫你们的心智改换一新。 Saudaraku, jawabannya adalah apa? Yang perlu dibereskan adalah apa? Ada sebuah pembaharuan dalam hidup kita. 有什么需要我们去解决的？就是改换、更新。 Apa yang dibaharui? 什么需要更新呢？ Paulus mengatakan in the spirit of your mind. 就是你的心智， Ini kata-kata yang bagus ya. In the spirit of your mind. 你的心智。 Sederhananya pembaharuan pikiran.
很简单的，就是思想上的更新。 Bapak Ibu izinkan saya akan menuliskan sebuah kalimat untuk memberikan sebuah penjelasan apa itu pembaharuan pikiran. 我用一个句子来解释这个更新。 Kalimat ini bagus sekali, saudara. 这个句子非常的好， Karena saya membuatnya. 因为是 Oh 我 bukan itu, bukan ya. Oke ya, kalimatnya ngomong begini. Kekristenan bukanlah sekadar modifikasi perilaku, melainkan transformasi batin yang dimulai dari pembaharuan pikiran oleh kuasa Roh Kudus. 基督教不仅仅是外在行为的改变，而是内在心理的蜕变的开始， Mari 使心机 sama-sama 更新而变化。 Coba kita pelan-pelan mendalami kalimat demi kalimat daripada statement ini. 我们深深的一句又一句的来思 Bapak Ibu 想。 sekalian, kekristenan itu bukan tentang perilaku. Saudara tahu perilaku, tindak tanduk gerak gerik kita, bukan tentang itu, saudara. 不仅仅是我们的行为， Saya harus buat ini, saya harus buat itu. 我必须做这个，我必须做那 Saya 个， rajin ke gereja, 我必须去教会， rutin beri persembahan. 要奉献， Itu namanya perilaku. 这就是我们的行为。 Saya berdoa. 我祷告 Ini bagus, saya tidak mengatakan itu salah, tidak, saudaraku. 很好，我没有说这个是错的。 Tetapi iman Kristen tidak pernah berfokus kepada perilaku. No. 但是我们的信心不只关注在我们的行为上， Kekristenan tidak pernah bicara tentang moralitas lahiriah. Tidak pernah. 基督教不是讲的是我们的这个道德行为。 Tidak ada yang salah. Anda rajin ke gereja, ikut pelayanan, ikut ini, ikut itu tuh bagus, bagus. 你来教会，你侍奉，你跟这个跟那个都很好。 Tapi ternyata Tuhan ingin membawa kita kepada sesuatu yang lebih mendasar. 但是上帝要带领我们，使我们更进入了他的基础， Bukan yang di permukaan, yang perilaku yang kelihatan. Bukan. 不是外在所能看到的行为而已。 Tuhan mengajak kita membongkar yang di akar, yang di dalam itu loh. 上帝要的我们是 Nah 看到 pertanyaannya 他的 apa 根， yang perlu dibongkar itu? 有什么根可以去我们结化出来呢？ Saya ulang, perilaku lahiriah ini bukan moralitas, ini bukan modifikasi. 我们外在的行为不是我们外在的道德修养， Lalu apa yang kita perlu bereskan di hadapan Tuhan? 那我们要必须在神的面前清楚什么呢？ Bersama-sama baca yang tulisan warna kuning. 2, 3. Transformasi batin yang dimulai dari pembaharuan pikiran. 内在心灵蜕变的开始是心智更新而变化， Jadi yang diubah itu bukan perilaku di luar, tetapi apa? Yang di dalam. 所以我们要改变的不是我们外在的行为，而是我们内心里 Bukan 面的 yang 心灵， kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan ini loh. 不是能看到的，而是不能看到的。 Ini yang dibereskan. 这些我们必须 Ini 清除干净 sumbernya， 这就是它的根 Ini 源， akarnya. 它是根源。 Kalau Anda mengerjakan membereskan yang di luar saja, sementara sumbernya masih rusak, Anda lelah perjalanan sebagai orang Kristen. 若是我们的外表我们已经修改了，但是我们的根源还没有去解决，那我们也是破坏、 Yang 朽 di 坏， dalam diubah, 里面被修改、 dibaharui. 被更新。 Transformasi batiniah. 心灵的蜕变， Kalimat sudah mengatakan yang dimulai dari pembaharuan pikiran. 首先就是我们的心智改变。 Menarik sekali Paulus memakai kata pembaharuan. 所以保罗说更新。 Bapak Ibu, pikiran yang sudah rusak tadi, yang telah tercemar oleh dosa, tidak bisa direparasi, nggak bisa. 我们那个污秽的思想不能重修改。 Seperti Anda punya handphone, kemudian handphonenya hang. 若是好像你这个手机不能用了， Paling gampang bagaimana? Paling gampang. 最容易的方法是什么？ Cari anak, tolong beresin handphone papa tuh. Betul tidak? Itu cari anak muda, tolong. 叫年轻人， Kemudian diberesin sama anak, direparasi. Nih, lancar. 让孩子们他们干嘛修复一下？ Pikiran yang rusak bukan direparasi, so. 我们那个思维的朽坏不能去修理， Tetapi dicipta ulang. 而是重新建造。 Diciptakan kembali, saudaraku.
重新建造。 Ayat 24 mengatakan 24 manusia baru yang telah diciptakan saudaraku. 成为新造的人。 Bapak Ibu sekalian, kata penciptaan kita mengingat peristiwa dalam Kejadian pasal pertama. 想到这个创造，我们想到了创世纪第3 Allah 章。 menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Allah, imago Dei. 上帝按照他的形象创造了人， Tetapi kita tahu manusia kemudian jatuh dalam dosa. 然后人类坠入了最终， Kita compang-camping. 我们已经破破碎碎 Kita，terpisah dengan Tuhan. 与神分Kita 隔， menjadi kotor, najis. 我们肮脏污秽。 Tetapi Efesus perspektif Efesus mengatakan apa? Kita yang berdosa itu kemudian kita diciptakan kembali. 但是在以弗所说，我们这些罪人重新被建造， Kita dibentuk kembali. 我们被重新的塑造。 Pasal 2 ayat 10, kita menjadi masterpiece. Mahakarya Tuhan yang agung sekali. 我们成为上帝尊贵的杰作。 Jadi jelas, pembaharuan itu dari batinnya. Dan bukan direparasi, tetapi apa? Ditransform. 所以这个更新是我们里面，我们必须有蜕变， Diciptakan baru oleh Tuhan. 被神重新创造。 Satu lagi, apa yang terjadi dengan pembaharuan pikiran itu? Pembaharuan itu bersifat apa? From the inside out. Dari dalam. Dibereskan. Yang nantinya dia akan terekspresi, mengalir keluar secara 就是 nyata. 从内心里面开始，才能够满溢出来。 So inilah proses yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. 这就是上帝要我们在人生中经过的过程。 Dan kalimat terakhir dari statement ini, proses ini terjadi semata-mata adalah pekerjaan Roh Kudus. 这些过程都是因着圣灵的能 Namun 力， bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang pasif. 我们成为一个被动的人， Kita kemudian mengatakan terserah Roh Kudus lah, bukan bagian saya. 我们就这样这么说，交给上帝不是我，交给圣灵不是我的部分。 Saudaraku, PR kita lah memberi diri untuk dibentuk, ditempa, dimurnikan. 我们的工作就是将我们自己献上，让他去塑造。 Saudara, inilah yang menjadi jawaban bagaimana saudara dan saya kemudian bisa menyelesaikan, melepaskan manusia lama dan memakai yang baru. 这就是他的答案。我们如何去脱下旧人，穿上新人？ Ketika pola pikir kita 我们的这个旧的思维方式 dikalibrasi, 已经被改过， diorientasikan kembali, 重新的修改， kita baru bisa memutuskan bertindak dengan tepat. 我们才会能够有正确的行为。 Saya simpulkan Bapak Ibu, 我做个结论， bukan kolektor kesimpulannya, bukan ini. Kenapa lari ke sana? Oke, kesimpulannya, bagaimana proses yang namanya berubah bersama-sama itu? 我们共同的蜕变，它的过程就是这个。 Pertama-tama ingatlah, sadarilah identitas kita. 第一，你必须要明白你的新身份， Sama-sama katakan, saya adalah manusia baru dalam Kristus. 1, 2, 3. 在基督里我是新造的人。 Jangan berantem, Indonesia itu belum Mandarin. Indonesia ya, 1, 2, 3. Saya adalah manusia baru dalam Kristus. 在基督里我是新造的人， Saya manusia baru, yang lama dia dibuang. 我是新造的人，旧人已经被我丢弃了。 Yang kedua, 第二项， berhenti mengejar perubahan perilaku lahiriah. 我们要停止去追求我们行为上的改变。 Sederhananya kalau Anda mengatakan, aduh kenapa ya saya hobinya marah. Saya tidak mau marah. Anda hanya berhenti di wilayah permukaan luar. 你一直要改变你自己，你一直道路，但是你停止在那一边。 Ada orang kasih tahu saya, kalau mau marah sama tetangga, hitung dulu sampai 10 baru boleh ngomong. 你若是要跟邻居发脾气的时候，你算到10才说话。 Misalnya tetangga buat masalah, kita mau marah toh, hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 10, nggak jadi marah. 就是说，邻居有问题的时候，你要骂他，但是你停止，你算1到10，你才骂。 Kalau mau marah sama pasangan kita, hitung
sampai tanpa batas. 就是跟你的配偶要发脾气的时候，你就要数算。 Saudaraku, itu namanya modifikasi perilaku. 这就是行为上的修改。 Emang dengan counting sebanyak mungkin kemudian mengubah kita kah? 我们能够用这样的方法， Kelihatannya berubah, tapi belum tentu. 但不一定的。 Akhirnya sebabnya ketika orang mengejar perilaku lahiriah, percayalah Anda lelah. 就是你在追求这个行为的改变， Kita 你会 desperate, 很 kita 累， putus asa. 你会绝望。 Tuhan kenapa saya jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. 我一直跌倒，跌倒，摔 Orang 倒。 sudah mengatakan jatuh maning, jatuh maning, jatuh maning. Ulang terus satu yang sama. 你一直重蹈覆辙。 Bahkan ketika Anda mengejar perilaku lahiriah, 当你追求那个外表的修改的时候， saudara tanpa sadar akan menjadi orang yang munafik, pakai topeng. 不知不觉间，你成为一个假冒为善的人。 Itu sebabnya berhenti mengubah perilaku lahiriah. 因此，你要停止外表的改变的行 Karena 为。 pembaharuan itu dimulai dari dalam. 我们的改变是发自内心里面， Fokuskan yang di dalam. 你专注于 Batin 你的 yang 内 ini 在 loh.，你的心灵。 Apa yang kita transform? Roh Kudus transform. 我们如何去回应呢？ Yang ketiga, cara berpikir kita. 第三个是我们思维的改变， Kita memakai pikiran Kristus. 我们用基督的思 Kita 想， memakai kacamata Kristus. 我们用基督的眼镜， Kita memakai sudut pandang Kristus. 我们用这个基督的角 Ketika 度， melihat segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini, 在这个世界的一切里面， di sanalah kamu baru keluar punya perilaku yang sejalan dengan Kristus. 这样我们能够出来，我们的行为是与基督相称的。 Kiranya firman Tuhan hari ini menolong setiap kita 愿神帮助我们每个 menjadi 人 pribadi yang bertumbuh, 成为一个有成长的人， menjadi pribadi yang betul-betul menganakan manusia baru. 成为一个真正穿上新人的人。 Dan satu hari kita boleh naik level, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. 我们的生命成为众人的祝福。 Mari sama-sama kita berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih untuk pengajaran-Mu pada hari ini. 天父，我们感谢你今天的教导， Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah dunia. 因为你在这个众世界的众人之中，你没有撇弃 Memang 我 Tuhan 们， sudah selamatkan kami. 你要拯救我们， Tuhan telah tebus hidup kami. 你已经救赎了我们的生命。 Namun Tuhan tidak bawa kami langsung ke surga. 你没有直接把我们带到天国， Karena Tuhan ingin kami menghidupi identitas yang telah Tuhan berikan. 因为你要我们将你所给我们的新身份活出来。 Kami mohon ya Roh Kudus, perbaharui terus hati dan cara pikir kami. 我们祈求圣灵不断的更新我们的心思意念， Setiap hari 每一天 pikiran kami dikalibrasi terus. 我们的思想被神所充管。 Didekatkan pada standar Tuhan. 求神你亲近我们， Dengan demikian, apa yang keluar dalam hidup kami pada nantinya 好叫我们从心里发出来的， adalah kehidupan perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. 能成为蒙神所悦纳的行为。 Ya Tuhan, kami serahkan perjalanan gereja yang kami kasihi GKI Medan. 使我们将我们所爱的这个教会交 Bukan 上， organisasi, 他们不是机构， bukan hanya bangunan, 不是建筑物， tetapi setiap pribadi orang-orang yang berubah dalam Kristus, 而是每一个人在里面被神所改变 yang 的一个肢体， bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. 成为一个成长的人， Sehingga nantinya gereja dipakai oleh Tuhan menjadi gereja yang memberkati kota Medan. 好叫我们的教会成为这个棉兰的给棉兰带来了祝福， Seperti mercusuar di tengah-tengah gelapnya malam. 就好像一个灯塔一样。 Itulah keberadaan di hidup kami. 这就是我们生命的存在的意 Terima 义。 kasih untuk firman-Mu 感谢 Tuhan. 主， Roh Kudus bekerjalah terus dalam hati kami. 圣灵在我们这心里做工。 Kami percaya benih firman yang telah ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia dan kosong. 我们圣信所撒下的福音的种子没有空空的， Firman-Mu akan hidup bekerja, 愿神不断的在做工， berbuah-buah. 让我们结出更多 30 果 kali 子 lipat, 累累， 60 kali lipat, 100 60 kali 倍 lipat. ，100倍， Dan Tuhan dimuliakan.
而神被荣耀。 Inilah doa kami 这是我们的祷告， di dalam nama Tuhan 奉耶 Yesus. 稣的名我们祷 Kami 告。 berdoa. Sama-sama katakan, 阿门。 amin. Tuhan memberkati.